Okay, so kita continue. Tadi ramai dah masuk, nanti akan masuk sikit-sikit. Saya akan admit je. Alright student. Tadi dia tanya apa? Apa dah soalan ni? Saya tak ingat dah. Dia baca je soalan dia. Tadi siapa yang screenshot dia? Determine where the function below is not continuous. Right? So macam saya bagi tahu tadi. Okay. You okay, macam yang saya bagi tahu tadi, yang kat bawah ni denominator ni you equals to kan 0. So you will do t squared minus 2t minus 15 is equals to 0. Nanti you apa nama ni solve this, factorize guna calculator ataupun gunalah apa-apa yang you nak guna. So you will get the t is equals to negative 3 and 5. So the function, okay, bolehlah sikit. So the function fn is ni function pendek function will not be continuous at t is equals to 3, negative 3 and t is equals to 5. And okay, so kita imagine apa xy plane, okay. Negatif 3 kat mana? Sini Negatif 3 sini, 5 sini. Okay. So lebih kurang function tu nanti dia berputar-putar, dia tidak akan continuous kat sini dan kat sini. Right? Second one, limit apa nama ni x approaching 0 e sin x. Right? So exponential are continuous everywhere. Jawapan dia exponential continuous at everywhere. Continuous at everywhere. So limit dia, kita masukkan x is equal to 0. So dia akan jadi e sin 0, e to the power 0 is equal to 1. So awak pun tahu kan kalau graph sin dia continuous everywhere. Betul? Mesti betul punya sebab saya cakap betul. Okay? Alright? Alright? So px is equal to 2x cube minus 5x squared minus 10x plus 5 has root at interval ni. Dia show. So kita kena guna IVT, Intermediate Value Theorem. Intermediate Value Theorem. So kita compute je. Which means we put nilai negative 1 into the P and also P and number 2 is masuk dekat dalam X. Okay. So kita akan dapat P negative 1 masuklah 2 tolak 5 tolak 10 tambah 5, you will get 8. And P2 pula masuklah 2 kuasa 3 tolak 5, 2 kuasa 2 tolak 10, 2 tambah 5. And you will get the answer of negative 19. So in this case, we will have, if you show here, okay, kosong, interval tau ni, interval maksudnya dua x. So nanti you akan imagine dia akan jadi macam mana? Negatif 19, right? Ni ialah P is equal to negative 7, kosong, P is equal to 8. Okay. So that PC is equal to, so interval dia ialah negatif 1, C kecil daripada 2. So dalam kes ni, the polynomial ada root, does have a root between negatif 1 dan 2. Okay. Bila you right?
So maksudnya apabila adakah dia mempunyai, dia macam show lah. Maksudnya memang dia mempunyai. So how to show that is you put the value interval dia tadi antara -1 dengan 2, you masukkan, yang you akan dapat jawapan yang logik, right? 8 and -9, and then you boleh show that sebenarnya wujud function tu dekat situ. Okay, memang teruk internet student saya hari ni sebab asyik keluar masuk je dekat sini saya tengok. Pening kepala sampai. Never mind. So now kita, saya save dulu ni, save as PNG. Okay. Stop sharing ni dan saya masuk balik dekat kita punya limits and continuity tadi. Kau nampak slide saya kan, student? Nampak. Alright, so kita continue. Okay. So now, apa benda tangent line pula dah, student? Benda pula tangent line. Saya harap student semua tak pening-pening pula. Tak ada masalah. Tangent line tu senang sahaja. Okay, if you can see here, what is the tangent line? Okay. Tangent line adalah, kalau awak tengok kat sini, huraian dia dalam bahasa Inggeris dia bla bla bla. A tangent line to the function f(x) at the point of x equals to a is a line that just touches the graph of the function at the point in question and is parallel in some way to the graph at the point. Okay. So for example, this is our function. Ni yang warna merah ni function kita. Okay, f(x) lah ataupun function. Alright, mana tangent line dia? Ada beberapa. Okay, so in this case, we've got a tangent line at this point. Satu tangent line. Kita pun boleh juga buat kat sini. Ini pun tangent line dia. Ni, sorry saya punya lukisan tangan ketul-ketul, so saya ingat. Sepatutnya tangent line is a straight line. Okay, garis lurus. Ini pun boleh tangent line kat sini ni. Okay, tapi kat sini dia tak panggil tangent line. Dipanggil apa? Secant line. Secant line is the point where the line is not tangent line. So in this case, secant line is the more secant line you draw, the closer you are getting into a tangent line. It means that, okay, inilah maksud secant line ni. Ini function, warna merah ni function. Okay, so when I use color purple, tiba-tiba dalam ni ada color purple juga, semua sudah confused, right? Okay. So this is a function. Okay. So this is the secant line. Secant line sebab banyak ni, and this is the tangent line. Okay. So the more secant lines you draw, which means the more you draw, the closer you are getting to a tangent line. Kenapa dikeluarkan pernyataan ini adalah kerana example, okay, consider the function f(x) is equals to x squared for x greater and equals to 0. What is the slope of the curve at 1 and 1? At point 1, 1. So the slope at 1, 1 can be approximated by a secant line through 4, 16. Okay, awak ingat kan? M kan? M is a slope. Okay. Kalau kita ada, ingat tak basic rules of function kan? Y is equals to mx plus c. C is the pintasan y. M is the slope ataupun gradient ataupun dalam bahasa Melayu dia? Kecenderungan. Kecenderungan. Betul tu, kecenderungan. Okay. So M mestilah, okay, dia nak tengok line through 4, 16. Okay. Through 3, 9. Through 2, 4. Kenapa dia tunjuk ni? Nak tengok kenapa. So first kali, cari dulu kecenderungan dia di 4, 16. Okay. 4, 16. Okay. 16 untuk atas ni, dia mesti Y kan. Perbezaan antara point ni dengan point ni. Ni perbezaan antara point ni dengan point ni, which is 16 tolak 1. Perbezaan antara point ni dengan point ni, 4 tolak 1. So you akan dapat 5. Ambil satu lagi
line. Sorry, satu lagi apa nama ni? Point. Okay, ambil satu lagi point, dia ambil 39. Ni secant line lah. Okay, garis lurus tadi tu. So dia ambil pula 39. So kat atas ni dia punya different 9 minus 1. 9 minus 1, 3 minus 1, x. Ni y, ni x. Okay, so you akan dapat 4. Ambil lagi satu line, 2, 4. 2, 4, okay, 4 tolak 1 bagi 2 tolak 1. Okay, sudah 4 macam mana, 1 macam mana, 2 macam mana, 1 macam mana. Ambil kat sini. Sini. Alright, so 3 tolak 1 sama dengan 3. Okay, tu dia tanya, how long could we continue to do this? You boleh buat lagi. Berapa 2, 4, dah sekali berapa? 1, 2 lah contohnya. You akan buat lagi dan you akan dapat makin hampir. Okay, so consider yang function, what about using the point 1 plus h plus 1 plus h squared to find the slope at 1, 1, where h is a small change. Okay, kalau awak tengok penyataan ini, ayat ini, dia akan menghampiri kepada rate of change lepas ni. Daripada tangent line ni saja, kita boleh dapat menghampiri kepada rate of change. Okay? Student? Alright. Okay. If, okay, M tadi kan dia bagi tahu dah. Okay, ni nilai apa student? X kan? Ini nilai Y. So kita masukkan nilai X dengan Y kat sini, Sekarang ni nilai dia 1, 1 sebab dia nak cari what is the slope ataupun kecurunan ataupun gradient of the curve at 1, 1. So kita masuklah 1 tambah h squared. Okay, dia punya apa nama formula dia mesti yang ini tolak yang ini. Macam tadilah. Kalau ada 2, 4, 4 tolak 1, 2 tolak 1. So dalam kes ni pun sama. So 1 tambah h squared tolak 1 bahagi dengan gradient of x ataupun perbezaan of x, right? 1 tambah h tolak 1. So expand this one, right? I hope you know how to expand this one. Yang mana kawan-kawan yang tak belajar benda ni, saya pun tak sure kenapa tak belajar, tapi tak apa. Boleh rujuk kepada kawan-kawan yang belajar atau boleh YouTube sebab this is very basic. Expand it and you will get 2h plus h squared divided by h. Alright? And then you apa ni nama factorize kan again, buat keluar h ni, keluar macam ini. So you potong, you akan dapat 2 plus h. If h is a small change, I can say that h approaching 0, which is limit tadi lah. Therefore, the slope of a tangent line at 1, 1 is 2. Okay? So maksudnya h tu approaching 0 lah. Kalau h 1, dia akan jadi 3. Kalau h 2, dia akan jadi 4. Dan dia akan berbaliklah kepada yang ni tadi. H2 dia akan jadi 4. Kalau H3 dia akan jadi 5. Alright? What they want to prove here is macam ni lah. Contohnya, katakan kalau function tu macam ni contohnya kan. X kuasa 2, contohlah. Saya pun tak ingat lah macam mana. Mungkin macam ni kan. So, apa yang ingin diceritakan di sini adalah dia punya gradient dia. Okay, gradient dia ataupun tangent line dia tu semakin menghampiri kepada function itu. Okay. Okay, contohnya macam ni. Alright. Lepas tu kita nak lukis dia punya tangent line tu. Tangent line dia macam ni lah. Mula-mula macam ni boleh, lepas tu macam ni boleh. Tapi kita nak ambil yang paling nipis sekali. So itulah sebabnya slope dia adalah 2 tambah h. 2 tambah h adalah paling stabil lah as h menghampiri kosong. Itulah yang paling cantik tangent line dia. Right? So the tangent lines, kita dah boleh buat formula for the tangent lines daripada contoh di sebelah, di slide sebelah. The slope of the curve y is equals to fx at the point P, A, F, A is m is equals to limit h approaching 0, f a plus h minus f a divided by h. Okay, this formula, okay, okay, this formula sebenarnya diambil daripada sini saja. Okay, nampak tak student? Dia ambil daripada situ dan dia dah boleh compute the formula. So the slope of a curve at a point is the same as the slope of the tangent line to the curve at that point. Okay?
inilah kita masuk pula rate of change, right? I think ni lah last subtopic for today and also for the topics. Okay, happy semua dah masuk rate of change ya. So consider a function f(x) that represents some quantity that varies as x varies. Fx represents the amount of water in a holding tank after x minutes. Fx is the distance traveled by a car after x hours. Instantaneous rate of change or rate of change is to determine how fast Fx is changing at a point. Okay. Kalau you perasan, rate of change ni banyak. Okay, contohnya kalau awak belajar dulu-dulu fizik kan, pecotan, halaju ya ke tak? Apa saya tak ingat dah. Okay, semua tu adalah rate of change punya definition. Okay, average rate of change ataupun di dalam kes ni kita panggil ARC, average rate of change, is equals to change in Fx divide by change in X. Or in other words, atas Y, bawah X. Fx tu Y lah kan? Fa dekat kedudukan yang kita nak change tu, divide by X minus A. Fx is Y. So Fx is Y. So equals to M. So equals to radian. Stand, and we call that rate of change. Tapi dia panggil average lah. Okay, sebab kita nak dia punya average lah, lagi senang sebab dia boleh ni kan tempat yang berbeza-beza. Alright. So in this case, suppose the amount of air in a balloon after t hours is given by Vt is equals to t cubed minus 6t squared plus 35. Estimate the instantaneous rate of change of the volume after 5 hours. Okay, so kita tahu atas tu, okay, kalau masuk Y dengan X saya ni adalah kalau senang kalau kita imagine as a XY plane lah, kan? Basic-basic kita XY plane. Kalau nak jadi tambah lagi degree kesusahan ni, kita tambahlah Z pula jadi 3 dimension. Okay. Suppose of the amount of energy, so Vt ni Y dia. So estimate the instantaneous rate of change of the volume after 5 hours. Dia dah bagi dah after 5 hours. Alright. So Vt tolak V5 divide by T minus 5. Okay, what is Vt? Kita masuklah. Vt T squared tolak 62 plus 35. Okay, ni adalah Vt. Alright, Vt masukkan. And minus 10. Okay, V5 is equals to 10. Macam mana? Awak masuklah dalam ni. 5 ni, masukkan nilai dia. So V5 sama dengan 5 kuasa 3 tolak 6. 5 kuasa 2 tambah 35. And you will get the answer of 10. Masuk 10 dekat sini. 10 dekat sini. Okay. Minus T minus 5. Right? Because this is X. This is Y. Macam kat sebelah tu. Okay. And you macam mana dapatlah benda ni persamaan dia, right? T cube minus 62, 60 cube plus 25 divided by T minus 5. So to estimate the instantaneous rate of change of the volume at T equals to 5, we just need to pick value of T that are getting closer and closer to T is equals to 5. Here is a table of values, closer and closer. Mula-mula dia ambil 6, besarlah 4. Okay, T dia bila dia ambil 6, sorry, apa ni 4 ni? Bila dia ambil 6, average rate of change dia 25. Okay. Lepas tu dia ambil 5.5. Dia ambil 5.1, 5.001, 5.001, 5.0001. So dia punya trend, dia akan dapat average rate of change dia or ARC dia menghampiri 15. Dekat table yang sebelah pula, dia ambil 4. Menghampiri 5 juga. Tadi 6 kan? 6, 5.5, 5 maknanya 5 kalau tengok limit kan, dia satu 5 positif, satu lagi 5 negatif lah kan. Okay. So satu lagi 5 negatif ni dia ambil 4. 4.5, 4 negatif 9, 4.99, 4.99 pun menghampiri 15. Ni pun kiranya kalau you bundarkan dia, you roundkan dia, so it menghampiri 15. Right? So from this table it looks like the average rate of change is approaching 15. Okay? Ayat approaching tu samalah dengan ayat limit tadi kan. Is approaching 15.
Nampak tak student? Okay. Tapi dalam kes ni 5 ni is, saya ngarut ni kan, 5 ni is apa? 5 lah. Okay. Sebabnya itu ARC dia 15, right? And so we can estimate that the standard rate of change is 15 at this point, which is point T is equals to 5. Okay, student? Saya harap kau faham. Okay, so find the average rate of change of fx is equals to x cubed minus x over the interval of 1 and 3. Okay, student, right? Over the interval 1 and 3 ni, apakah nilai dia? Okay, nilai x dia, ni nilai x. So kat bawah dia x3 pula minus 1 dan atas dia f3 minus f1. So yang ni awak buat macam mana? Masukkan nilai dia. Yang mana yang tak belajar maths tu, masukkan nilai dia. 1 f3 is equals to 3 cube minus 3, which is 3 kuasa 3 kuasa 2 apa student? 9. Betul? 9 kuasa 2 lagi apa? Biarlah dia dah bagi tahu jawapan 24. Okay. Dan yang kedua F1 1 kuasa 3 tolak 1 which is 0. 24. Okay. So 24 tolak 0 bahagi dengan 3 minus 1 2. 24 divide by 2, potong-potong. Yang ni mesti awak belajar dalam matematik yang normal. Sebab anak saya darjah 2 tahu. Okay, sama dengan 12. So itu jawapan dia. Sedangkan find the average of change memang senang. So janganlah buat salah dengan benda yang senang-senang. Right? So velocity problem. Given a position function of an object ft that gives the position of an object at time t. Okay? Velocity of the object is the rate at which the position is changing. Sorry, tadi saya kata pecutan kan? Pecutan is acceleration dalam English kan? Velocity is apa? Kelajuan betul ke student? Tak apalah, betulkan saya. Istilah bahasa Inggeris bahasa Melayu ni pun saya tak ingat-ingat sangat. Okay. So now average velocity AV is equals to change in position divide by time travel. So FT minus FA divide by T minus A. Okay. Velocity kereta yang bergerak lah kan, betul tak? Halaju kereta kan. Acceleration baru pecutan kan. Kalau pecutan dia adalah acceleration, siapa ingat dah dia punya persamaan ni? Mungkin Jet Li boleh tolong saya kot, saya pun tak ingat dah. Acceleration tu F is equals to ma squared betul ya? Tak ingat dah. Okay, basic physics. Okay, kita dah habis dah sebenarnya. Alright, so ada apa-apa soalan boleh tanya saya. Sikit lah. Alright. So ada apa-apa soalan boleh tanya saya sebab kita dah habis benda tu. So to sum up the things that in limit and continuity. So daripada mula-mula asal yang kita belajar limit tu tadi, mana saya punya paper? Okay, limit tu tadi yang kita belajar one-sided limit mula-mula, lepas tu limit loss, apakah peraturan dalam limit, lepas tu kita belajar limits involving infinity. Okay, apa yang kita perlu buat. Dan kita boleh cari jawapan apabila ditanya what is the limit of this, apabila kita mahu tahu jawapan dia walaupun dia bagi limit in infinity. Sebab contoh dia saya dah bagi tahu, first one guna identifying common factors, right? Bila awak dapat cari common factors dia, then awak dapat cari limit dia. Okay? Dan lepas itu kita tengok asymptotes tu apa, kan? Asymptotes tu apa dalam kelas yang lepas dan sambung dengan kelas hari ni. Apa dia, di manakah tempatnya asymptotes tu? And then kita ada horizontal and vertical asymptotes. And then kita tengok L'Hopital's rule, macam mana nak apply soalan untuk mencari limit menggunakan L'Hopital's rule. Dan L'Hopital's rule ni kita buat dengan cara differentiate dia. Okay? Dan mesti ada 3 syarat yang penting, iaitu must be atas dan bawah sama, which is 0 over 0, infinity over infinity, or negative infinity over negative infinity. Then you can apply L'Hopital's
groups. Kalau tak, you must apply common factor. Common factor punya exercise yang dalam kuliah last week. And then continuity ada function. Are you faham macam mana cara nak function tu continuous atau tidak? Okay, you have to find out. Contohnya dalam function ini adakah titik ini continue atau tidak? Okay, tangent lines, how to compute the tangent lines menggunakan second line, secant line, alright? Daripada tangent lines tu, finally you arrive at the rate of change. Okay, so itu yang kita cover dalam limits and continuity. So saya harap sangat you faham. Kalaupun tak faham 100% tapi fahamlah at least 50% of my lectures, alright? Macam biasa saya akan uploadkan recording Zoom kita macam sebelum ini, dan dalam kes ni hari ni kita akan ada 3 part, part A, part 1, part 2, part 3. So siapa yang ada internet yang slow boleh tengok dekat YouTube, right? Nah, nanti saya akan buat satu poll dekat kita punya Google Classroom, please answer. Okay, poll tu saya nak tanya, do you prefer asynchronous class ataupun synchronous class? Alright, asynchronous class ni bukan kelas yang saya tengok muka awak lah. Alright, apa nama, synchronous class, kelas yang saya boleh nampak awak boleh berinteraksi. Cuma concern saya adalah macam tu lah, kalau hujan tiba-tiba ada kawan-kawan awak yang lain slow, things like that. Dan saya rasa UMT sedang siapkan EduRoam, satu platform network di mana you can log in using your student ID and you can use UMT internet lah, right? You can use UMT internet untuk connect. So kalau dapat EduRoam tu, better kita guna synchronous class. However, saya akan cuba letak. Kalau asynchronous class pun boleh, saya cuma kena record lebih awal dan saya akan upload. Cumanya atas tanggungjawab student sendiri nak tengok ke tak, nak watch the video ataupun you nak ignore. Kalau dalam asynchronous class ni awak login, saya bebel pun awak dengar kan. So kita tengok yang mana yang awak prefer. Okay, dalam last semester saya memang buat synchronous class. Tapi saya sendiri personally saya suka dua-dua. Kalau asynchronous class, video yang saya recorded ni sangat laju lah dan sangat cantik lah. So saya pun boleh upload nicely at the YouTube and then you watch. Tapi cumanya saya akan bercakap seorang-seorang. Kalau dalam synchronous class tiba-tiba saya nak tanya, Adi, bunyi tak ayam kat belakang rumah awak? Nabil, macam mana awak hari ni? Anusha, are you okay today? Senang saya tanya awak punya well-being, right? Okay, selalunya yang rajin buka video Adilah. Dengan siapa seorang lagi tu kawan kita yang dia punya kerusi gamers tu, dia pun dah keluar. Ataupun Amran. Kan? Okay. Tapi dia orang semua dah boleh transfer kredit daripada kelas saya ni. Okay. Nanti awak jawab soalan tu. Lepas tu quiz kalau awak saya tengok dekat online tu 8 orang lagi tak jawab. Yang lain semua dah jawab. Adalah saya anggap online assignment tu as a quiz lah. Right? Tolong jawab untuk dapat markah. Okay? Senang jawab nak score. Lepas tu assignment 1 untuk kelas yang second and third intake, saya bagi masa untuk hantar lambat sedikit, dan first intake saya harap awak hantarlah semuanya. Sebab saya akan upload assignment 2 pula. In few weeks lagi kita akan adakan test 1 yang sama dengan kumpulan lain. Sebab tu saya harus hantar. Okay. So sekarang ni jangan lupa isi Google Form yang saya telah share. Dan lepas tu saya rasa ada lagi yang belum, semua dah ni ke? Semua dah record MyNemo ke? Belum, baru 29 orang. So I think I will share again with you guys. Saya nak stop recording dulu sebab ni tak penting. Okay, tak apa. Okay, saya nak. Okay, so untuk hari ni part 3 itu saja student. That's all for today, and thank you very much for attending my class. And I guess that's all from today, and let's go and have lunch. Thank you. Bye bye. Assalamualaikum.